Pertama, Bandar Al-Kufah, sebuah bandar di negeri Al-Iraq, kerana ianya tempat kediaman penyukung-penyukung keluarga Ahlul Bait umumnya dan penyukung-penyukung anak keturunan Ali bin Abi Thalib khususnya untuk menjalankan kegiatan dakwah. Tepat ini, Muhammad bin Ali melatihkan Maisarah, Maula ayahnya, Ali bin Abdullah menjadi ketua. Kedua, kawasan Khurasan, suatu kawasan yang luas di Asia, sebelah utara dan timur, bersempadan dengan sungai Al-Mudaliyah, sebelah selatan bersempadan dengan bukit Hindu-Kush, dan sebelah barat bersempadan dengan negeri Faris. Di situ tempat kediaman penyukung-penyukung Syiah. Untuk melancarkan kegiatan dakwah di kawasan ini, Muhammad bin Ali melantik Muhammad bin Khalis dan Abu Akrimah As-Sarraj menjadi ketua. Kemudian mereka memilih pula beberapa orang naqib sebagai penolong sesama mereka. Sulaiman bin Kathir Al-Khazai, Malik bin Haytham dan Talha bin Wazir. Setelah sampai ke suatu tempat namanya Safizenj, beliau memerintah mengikut-mengikutnya mempengukuhkan binti-binti yang bermukim serta melancarkan dakwah di situ. Pada tahun 129 Hijriah, sepucuk surat dari Ibrahim menyuruh Abu Muslim al-Khalazani membunuh tiap-tiap orang yang bersyakam Arab, jatuh ke tangan Khalifah Marwan bin Muhammad, Khalifah Bani Umayyah yang terakhir. Dari situ ketahuilah Khalifah itu tentang hakikat kepada Abu Muslim al-Khalazani hingga Safizenj itu menjadi sempit dan terpaksa mereka berpindah kepada Al-Mahwan, nama suatu tempat. Kemudian Abu Muslim al-Khalazani mengutus tentera-tenteranya dan dapat menguasai kawasan jajahan Nasir bin Syar tanpa halangan. Tak kala orang Rabi'ah mengetahui kekuatan Abu Muslim al-Khalazani, mereka pun mengutus orang meminta perdamaian dengan Nasir bin Syar. Perdamaian itu disetujui oleh kedua pihak selama setahun. Setelah dengar demikian, Abu Muslim al-Khalazani mengadu domba-dombakan mereka dengan memperingatkan Ibnu al-Kurmani, seorang pemerintah Khurasan dulu, tentang apa yang telah dibuat oleh Nasir bin Syar kepada mereka. Pada masa itu juga Ibnu al-Kiramani meminta bantuan kepada Abu Muslim al-Khalazani, begitulah juga Nasir bin Syar. Setelah kedua-dua pihak itu meminta bantuan kepada Abu Muslim, beliau pun menyerahkan urusan pemilihan kepada orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah memilih kabilah Rabi'ah dan Qahtan, maka pulanglah kabilah Nasr dengan kegagalan. Pada Jamadil Awal pada tahun 130 Hijriah, tahun 130 Hijriah, Abu Muslim al-Khalazan keluar dari Al-Mahun menuju ke Badar Maru bersama-sama dengan Ibnu al-Kiramani. Di situ beliau dapat mengalahkan Nasir bin Syar, tapi Nasir bin Syar sempat melarikan diri. Kemudian Abu Muslim al-Khalazani dapat mengalahkan kabilah Syiban, Al-Hawwi dan lain-lain yang disudi menghalangkan kegerakan jihadnya, dan pada akhir beliau pada tempat menawar semua kawasan di Khurasan. Pada tahun 132 Hijriah, setelah Ibrahim wafat, keluarga Bani Abbas berpindah ke Bandar Al-Kufah.
Setelah mereka sampai, Abu Salmah Al-Hilal menyembunyikan kedatangan mereka selama 40 hari kerana hendak melatih salah seorang imam Syiah menjadi khalifah. Beliau mengirim surat kepada Ja'far As-Sadiq, Abdullah bin Bahsin bin Hasan dan Amr Ash-Ash'ad. Setelah mereka itu sanggup menjadi khalifah, Abu Salmah Al-Hilal mengisytiharkan kedatangan Bani Abbas pada tahun itu. Pada tahun itulah Abdullah bin Muhammad Al-Abbasi difadil menjadi khalifah. Kemudian tertubuhan kerajaan Islam baru yang pun diperintah oleh Bani Abbas, anak-anak cucu Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib sebagai ganti kerajaan Bani Umayyah di Padang Syir. Kerajaan itu dipanggil Kerajaan Bani Abbas. Kemudian kerajaan itu dapat menunaikan kewajipan sebagai kerajaan Islam dengan baik dalam membebaskan manusia dari beribadah kepada selain daripada Allah Ta'ala. Supaya beribadat kepada Allah Ta'ala, Tuhan menciptakan alam. Dalam pemerintahan mereka, orang-orang Islam dapat melahirkan kemajuan setiap bidangan dalam kehidupan manusia untuk umat manusia, di mana kemajuan itu masih disebut orang dan menjadi suri teladan bagi tiap-tiap buah negara yang tertubuh hingga sekarang. Kemudian setelah kerajaan itu tidak beramal lagi dengan Islam, jahiliyah pun mengambil tempat gantinya. Maka kerajaan itu diunsur-unsur lemah dan kucar kacir. Hal itu menjadi sebaik-baik peluang kepada musuh Islam dan Muslim yang sentiasa mengintip keadaan Muslim di tiap-tiap masa agar Islam dan pemeluknya hilang dari alam wujud kerana adanya Islam dan pembelanya.